Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda semua salah satu cara untuk kita merimbunkan daun stek pada pokok bougainville varigata kita. Baiklah teman-teman, sebelum itu ya, silakan Anda aktifkan tombol notifikasi agar Anda dapat membantu perkembangan channel Nazair Abdullah. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita teruskan saja kepada tutorialnya ya. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya ada menyediakan sebuah pokok bougainville Singapura hasil daripada stek batang. Ini ada stek batang teman-teman, ini stek batang ya. Ini adalah stek batang. Jadi untuk perkongsian saya pada kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda salah satu cara untuk kita merimbunkan daun stek daripada pokok bougainville varigata kita ini. Okey, yang pertama sekali teman-teman ya, apa yang kita perlu lakukan ialah sediakan sebuah gunting ya, gunting yang tajam untuk Anda melakukan pemangkasan pada ranting-ranting yang terdapat pada stek pokok bougainville Singapura ini. Okey, apa yang kita perlu lakukan teman-teman, kita pangkas cabang-cabang ini, semua cabang-cabang ataupun ranting-ranting ini kita pangkas saja ya. Nanti insyaAllah akan tumbuh ataupun muncul tunas-tunas baru pada cabang-cabang ranting pokok bougainville Singapura ini. Okey, itu yang penting. Okey. Jadi sekarang kita lakukan kerja-kerja pemangkasan. Okey. Okey, sediakan juga ni. Kita ini juga ya. Ini potong ini juga. Okey, bismillah, kita teruskan ke tutorialnya. Okey, kita potong saja ataupun kita pangkas saja ranting-ranting ini teman. Insya-Allah ya. Pangkas saja. Okey. Teman, kita pangkas saja. Okey. Kita pangkas. Okey, kita pangkas saja ya. Ke dalam sini kita pangkas. Okey, kita tidak perlu bimbang untuk memangkasnya teman-teman. Okey, kita pangkas itu biar nampak semua cabang-cabangnya, biarkan. Okey. Macam tu. Yang tumbuh dekat bawah seperti ini. Kita tengok lagi ya. Okey, teman, yang ni. Yang seperti ini kita pangkas ya, kita pangkaskan. Okey, ini adalah untuk tujuan untuk merimbunkan ya, agar tumbuh tunas-tunas baru pada stek cabang pokok bougainville Singapura kita ni akan tumbuh rimbun. Nanti kita potong ya. Kita pangkas. Okey, macam tu. Kita lakukan pemangkasan. Okey, lepas tu kita lakukan semua. Okey, macam tu. Nampak? Okey, macam tu. Nampak? Itu kan? Nampak dah? Semua kita lakukan pemangkasan. Jadi itu adalah salah satu langkah ataupun cara yang kita perlu lakukan boleh lakukan untuk memastikan pokok bougainville Singapura kita ini nanti teman-teman akan mengeluarkan tunas-tunas baru dan insyaAllah akan tumbuh dengan rimbun dan lebatnya daun-daun yang baru nanti, dan insyaAllah teman ya. Kemudian apa yang kita perlu lakukan di sini adalah teman-teman, kita pangkas semua bahagian-bahagian ranting yang kita tidak perlukan ya. Kita pangkaskan saja ya, macam tu. Kita potong yang kita perlukan. Okey, macam tu. Ini adalah satu cara untuk kita merimbunkan tunas-tunas baru yang akan tumbuh nanti ya. Kita buat macam tu. Okey, macam tu. Okey. Dah nampak, okey? Dah nampak macam tu. Nampak kan? Kita sudah lakukan pemangkasan. InsyaAllah nanti pokok bougainville Singapura kita ini nanti akan tumbuh lagi ya. Tunas-tunas baru dia akan tumbuh lebih rimbun insyaAllah. Okey, itu adalah satu cara ya teman, untuk kita melakukan ataupun untuk kita memastikan stek pada pokok bougainville Singapura kita ini nanti akan mempunyai daun yang rimbun dan subur ya teman, selepas kita melakukan pemangkasan seperti ini. Okey, lakukan pemangkasan seperti ini. Okey, lepas tu apa yang kita lakukan adalah teman-teman ialah kita akan lakukan pembajaan ya. Kita beri baja. Okey, kita beri baja
pada media tanam yang terdapat dalam pasu ini. Okey, ini adalah tempat sementara teman. Ini bukan pot, ini bukan pasu juga. Ini adalah bahan bekas ya, bekas tong cat. Okey, yang saya gunakan sebagai bahan untuk saya menanam stek kepada cabang tua pokok bougainville Singapore ini. Okey. Kemudian teman, kita sediakan baja ataupun pupuk ya. Okey, pastikan anda menggunakan pupuk NPK 1616 kerana baja ini sangat sesuai untuk membantu mempercepatkan pertumbuhan pucuk-pucuk ataupun tunas-tunas baru pada stek daripada pokok bougainville Singapore anda ini. Okey. Okey, kita sediakan baja NPK 1616. Okey teman. Ni teman, ini adalah baja NPK 1616 yang berwarna biru seperti ini. Okey. Okey, bagaimana pula cara kita penggunaannya ataupun jumlah ya teman? Anda menggunakan pupuk NPK ini teman bergantung kepada berapa besar saiz pasu ya untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville Singapore ini. Itu ada, jangan terlalu banyak ya. Seandainya saiz pasu yang sebesar ini teman yang bekas ini sebesar ini, anda boleh menggunakan mungkin satu sudu makan sudah cukup ya teman. Tidak perlu terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak teman, ini mungkin boleh menyebabkan ya teman, mungkin boleh menyebabkan stek daripada pokok bougainville Singapore anda ini akan menjadi layu ya. Okey. Okey, caranya mudah teman. Caranya ada 3 cara teman untuk anda meletak baja pada media tanam pokok bougainville Singapore anda ini. Anda boleh melakukan 3 cara ya. Cara yang pertama, anda boleh melakukan cara menabur saja baja tersebut di atas media tanam ini. Cara yang kedua, anda boleh menggali sedikit media tanam dia teman, gali sedikit, lepas itu ada tabur baja itu. Okey, cara yang ketiga, anda mencampurkan baja ini teman ya. Anda mencampurkan baja ini dengan air hujan ataupun air perigi ya. Kemudian anda menyiram larutan air baja tadi ke dalam media tanam ini. Ini adalah cara-cara yang anda boleh lakukan apabila anda ingin membaja stek daripada pokok bougainville varigata Singapore anda ini selepas anda melakukan proses pemangkasan ya. Okey, ini adalah tujuan untuk merebat dan merimbunkan daunnya nanti. Okey. Ini selepas 2-3 bulan insya-Allah teman akan tumbuh tunas-tunas baru ya. Insya-Allah ini akan nanti teman rimbun daunnya ya, akan melakukan rimbun daun insya-Allah. Okey, yang penting anda lakukan dengan cara pembajaan yang betul. Okey, untuk perkongsian kali ini teman-teman saya akan kongsikan kepada anda dengan cara menabur saja ya. Kita taburkan saja baja ini di bahagian atas media tanam ni ya. Okey. Kita cukup ambil 1 sudu makan ya, cukup 1 sudu makan ya. Okey, kita ambil sedikit. Okey, macam ni teman-teman ya, cukup. Okey, lepas tu kita taburkan di atas ni. Bismillah. Macam tu. Okey, jangan terlalu hampir kepada pangkal ya, ingat teman, jangan terlalu hampir kepada pangkal ya. Okey, jauh sedikit ya. Macam tu. Okey, cukup dah. Okey, macam tu saja. Lepas tu apa yang teman-teman perlu lakukan ialah teman-teman boleh letakkan pokok bougainville Singapore yang selepas anda melakukan pemangkasan ini tadi ya teman ya, di tempat yang cukup sinaran mataharinya. Okey, cukup sinaran mataharinya. Okey. Lepas tu pastikan jangan terkena siraman air hujan yang terlalu banyak ya. Jangan terkena siraman hujan setiap hari. Begitulah nanti. Kenapa teman? Ini adalah perlu anda pastikan kerana untuk mengelakkan baja ataupun pupuk yang telah anda letakkan ini tadi ya teman tidak diserap oleh air hujan. Apabila pupuk ini ya teman, apabila pupuk ini diserap oleh hujan, maka pupuk ini tidak akan sempat diserap oleh akar stek daripada pokok bougainville Singapore kita ini. Jadi ini satu perkara yang tidak boleh dibiarkan berlaku kerana perkara ini boleh melakukan pembajiran kepada baja kita ya. Sebab baja kita tidak sempat lagi diserap oleh akar pokok bougainville Singapore kita ini. Jadi kita rugi saja seolah-olah kita tidak melakukan pembajaan. Jadi untuk mengelakkan perkara ini itu berlaku teman, sekiranya semusim hujan untuk saiz pasu yang sebesar ini teman, anda boleh pindahkan ya, anda letakkan pasu ini di tempat yang teduh tetapi masih mendapat sinar matahari dan tidak terkena siraman air hujan pada setiap hari. Okey, itu yang anda perlu lakukan. Seandainya anda menggunakan saiz pasu yang besar ya teman, anda boleh menutup bahagian atas media tanam ini dengan kertas plastik ya, agar air hujan tidak masuk ke dalam media tanam ini. Jadi baja yang anda letakkan tadi selamat
diserap oleh akar stek dari pokok bougainville Singapore Anda ini yang Anda lepas lakukan pemangkasan tadi. Ingat ya teman-teman, ini adalah dalam proses kita menyuburkan daun dan menumbuhkan tunas-tunas baru ya. Ini bukan untuk program pembungaan. Okey. Saya harap dengan sedikit perkongsian ini ya teman, yang penting sekali Anda perlu sentiasa melakukan pemantauan ataupun penjagaan kepada pokok bougainville Singapore yang Anda telah lakukan pemangkasan seperti ini daripada gangguan haiwan peliharaan Anda, terutamanya seperti kucing dan ayam. Itu adalah merupakan beberapa jenis haiwan-haiwan peliharaan yang kita biasa pelihara di kawasan kediaman kita. Okey, baiklah teman-teman ya. Kemudian pastikan juga teman, pastikan media tanam ini tidak terlalu kering ya, tidak menjadi terlalu kering. Okey, lakukan penyiraman sekali sehari. Okey, dan seandainya musim hujan, jangan melakukan penyiraman setiap hari kerana pada musim hujan memang keadaan media tanam ini lembap ya. Tetapi sekiranya Anda melakukan penutupan pada media tanam ini ya teman-teman, pastikan Anda memantau ya, jangan sampai media tanam itu menjadi kering. Okey, baiklah teman-teman ya. Seperti itu sahaja untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua, terutamanya teman-teman yang masih tidak mengetahui teman, bagaimanakah cara untuk kita merimbunkan stek pada pokok bougainville Singapore hasil beras tanaman stek batang seperti ini, batang tua teman, dan menjadi rimbun. Itulah caranya teman yang saya kongsikan kepada. Okey, baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua ya. Baiklah teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, silakan anda aktifkan tombol notifikasi, subscribe, like, share dan komen teman-teman, supaya anda menjadi orang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Ingat ya teman-teman, pokok bougainville juga merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan kemudiannya sebagai sebuah bonsai yang cantik dan menilai tinggi. Okey. Baik teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman ya, silalah subscribe ya. Kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah ya. Like dan komen, sharekan kepada teman-teman. Semoga ramai lagi teman-teman kita yang masih tidak mengetahui cara-cara untuk kita merimbunkan dan melebatkan cabang, ranting dan daun pada pokok bougainville Singapore kita ini, terutamanya pokok bougainville Singapore hasil daripada stek batang tua seperti ini. Okey, baiklah teman. Bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe, sila subscribe ya teman. Sila subscribe, like, komen dan share ya, kerana semuanya gratis dan mudah. Okey, seperti biasa teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu bi, salam. Assalamualaikum. Bye bye.